Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung iaitu larangan berlaku hasad dan dengki. Larangan berlaku hasad dan dengki ini adalah akhlak, melarang. Bukan hasad dengki itu akhlak. Hasad dengki itu nilai yang keji. Tetapi meninggalkan hasad dengki itu adalah nilai akhlak yang ada dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Orang-orang yang datang kemudian mereka itu berkata, ya Tuhan kami, orang-orang yang lahir, kemudian mereka itu berkata, ya wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami iri hati, iaitu perasaan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, ya Allah, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ini satu titipan doa yang selalu kita baca ataupun imam kita baca dalam surah Al-Hasyr ini ayat yang ke-10, yang mana doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik, sangat baik doa ini. Apa yang kita doa, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan iri hati, hasad dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ini satu doa yang kita tadah tangan minta pada Allah akan keampunan dosa. Satu. Yang kedua, kita minta ampun dosa kepada saudara-saudara seiman kita. Dua. Yang ketiga, kita minta dengan Allah yang jadikan hati kita ini jauh daripada perasaan iri hati, hasad dengki terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Dan kita tutup doa itu dengan mengagungkan Allah, yang mana Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita cuba bincang secara ringkas dengan masa yang ada tentang larangan untuk berlaku hasad dengki. Bila kita meninggalkan sifat buruk ini, sifat mazmumah ini, bermakna kita telah menghiasi diri kita dengan nilai akhlak yang baik. Sebab itu kita minta Allah agar hati kita ini diberi kurniakan dengan hati dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji. Dan jangan hati kita ini didiami oleh sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat jahat. Sebab itu Nabi SAW sebut, dan kita biasa dengar hadis sahih ini, kata Nabi, dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik dia, maka baiklah keseluruhan jasad itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rosak dia, rosaklah keseluruhan jasad itu. Ala wahyal qalb. Ia adalah hati. Yang kita datang masjid ni, solat berjemaah, kita solat nawafil, solat sunat, kita berzikir, kita berdoa, kita sujud, kita rokok pada Allah.
Kan, hakikatnya adalah untuk kita membenarkan hati kita itu dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang terpuji. Sebab tu asas kehidupan kita solat. Solat kita betul, maka hidup kita pun betul. Kalau pagi-pagi kita bangun dah solat menyembah Allah, maka Allah akan pandukan kehidupan kita seharian itu dengan petunjuk Allah. Ini hakikat solat sebenarnya. Kalau kita solat, masih ada lagi perasaan-perasaan mazmumah ini, perasaan khususnya yang kita bincang ni lah, hasad, dengki. Maka solat kita tu ada sesuatu yang tak betul dalam solat kita. Maka bila kita menyedari itu, saya tak tahu hati tuan-tuan kan, hati kita dah kita tahu ni hati kita. Cuba tuan-tuan semua, hadirin-hadirat, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah SWT, kita meninjau hati kita ini dalam kehidupan kita. Pernah tak kita rasa hasad, dengki, iri hati kepada saudara seiman kita? Kan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab haramnya hasad, tak kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dia nyatakan bahawa apa itu hasad? Hasad itu adalah satu harapan agar hilangnya nikmat yang Allah kurniakan kepada saudara kita. Harapan, kan? Agar hilang nikmat kepada saudara-saudara kita. Yang nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurnia Allah Taala kepada saudara kita. Maka kita mengharapkan hilangnya nikmat. Allahu Akbar. Bila ada perasaan itu tanda hati kita ada perasaan iri hati dan hasad dan dengki. Ini kita kena hati-hati kan. Dia kalau boleh, kalau ada je nikmat yang saudara kita dapat, sama ada dalam sudut agama ataupun sudut dunia. Ni dua keadaan. Sudut agama contohlah tuan-tuan kan, pernah berlaku dalam negara kita ni kan. Suara dia sedap, Johan tilawah Al-Quran, orang panggil dia sana, panggil dia sini, mengajar Al-Quran, mengajar orang. Bila masuk pertandingan Johan, ada orang sakit hati, dia hantarkan santau kat orang tu, hilang suara. Tu contohlah kan, hilang suara orang tu, dah serak dah tak tahu kan, batuk 3-4 bulan batuk tak baik-baik, pergi hospital cek apa semua, doktor kata normal je, tak ada apa-apa, tapi batuk. Lepas tu lepas hilang suara, terus hilang suara, dah serak apa semua dah. Contoh ni dalam bab agama gitu. Bab agama tu pandai baca Quran, kita iri hati pada dia kan. Dalam bab dunia lagi lah banyak kan. Orang tu dapat naik pangkat, kita iri hati. Orang itu dapat nikmat, dapat rumah baru cantik besar, kita iri hati. Orang tu dapat rezeki, daripada sumber-sumber yang halal, kita sakit hati kan. Ada harapan hilang nikmat saudara kita itu dalam hati, itu iri hati tu. Kalau dia melakukan hasad, dengki, dia dah masuk dalam perbuatan. Mula-mula dia iri hati, macam mana ni kan, macam mana ni boleh kereta baru pula ni jalan aku ni kan, macam mana contoh gitu kan. Kita ada rasa tak senang, itu iri hati tu. Tapi bila hasad, dengki, dia sudah disertai dengan perbuatan, sama ada perbuatan kasar ataupun perbuatan halus. Ini masyarakat kita pada hari ni masih ada lagi rasa begitu. Maka kita ni, tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, cuba kita renung balik di kita, hati kita ni ada tak rasa macam tu? Rasa pengharapan agar saudara kita itu hilang nikmat yang Allah kurniakan pada dia. Waliyazubillah. Kalau ada, taubat kan. Kalau ada, taubat. Ini syaitan. Hasad ini sifat syaitan. Tu keadaannya. Sebab itu kita kena hati-hati kan. Kalau saudara kita tu jatuh miskin,
kita rasa suka. Kalau dia dapat nikmat, kita rasa tak sedap hati. Ini simple saja, simple tanda-tanda. Saudara kita dapat nikmat, kita rasa tak sedap hati. Tapi kalau dia dapat musibah, kita rasa suka hati. Ini tanda-tanda, simptom-simptom barah-barah dalam hati kita ini daripada hasad telah menerobos masuk dalam hati kita. Wal-i'udzubillah. Sebab itu para ulama sebut apabila hasad ini mengambil tempat, maka kebaikan akan terpinggir. Kalau hasad, iri hati, hasad dengki ini mengambil tempat dalam hati kita, maka kebaikan akan terpinggir. Ini yang kita tak mahu, kan? Kita semayang, kita berdoa pada Allah, kita sujud pada Allah, tiba-tiba dalam hati kita ini kita biarkan sifat hasad, iri hati ini membarah. Biarkan, kan? Kita rasa seronok pula iri hati kat orang, kan? Dan sebagainya. Ini tuan-tuan, sebenarnya inilah salah satu punca-punca, kan? Hidup kita tak selamat, punca-punca masyarakat kita pecah belah. Ini kadang-kadang hasad dengki iri hati ini datang daripada ahli keluarga terdekat, bukan jauh-jauh. Contoh begitu. Kalaupun nak jahat, kan, kalaupun nak asad lah, contoh ni tuan-tuan jangan guna cakap saya ni, kan. Kalaupun nak asad, daripada engkau hasad dengki sesama orang Islam, sesama adik-beradik, lebih baiklah engkau hasad dengki dekat Presiden Israel tu, yang memang musuh kepada Islam. Tu Presiden Amerika tu memang musuh pada Islam. Kalau nak asad lah, walaupun tuan-tuan jangan ambil kata saya ni kan, sekarang saya buat pula Ustaz Zerul kata boleh hasad dengki pada orang kafir. Tak. Kalaupun nak hasad lah, katakan, kalaupun nak hasad, daripada engkau hasad kepada adik-beradik, saudara mara satu kampung dengan kita ni, lebih baik hasad pada orang kafir yang musuh Islam tu, yang bunuh saudara mara kita dekat Palestin tu, kan, yang zalim saudara kita Islam dekat China tu, contoh begitu. Kalau nak hasad, betul tak tuan-tuan, kan? Tapi Islam melarang hasad dengki itu kepada sesiapa pun. Hatta hasad dengki pada binatang pun jangan buat. Contoh begitu. Ini Islam ajar kita tentang akhlak. Kalau dalam masyarakat kita lah, orang segamat ni contoh, kan tak ada pasal iri hati, hasad dengki, damai tak kita hidup? Damai, kan? Tak ada orang sakit hati kat kita. Ini kalau ada orang naik pangkat sikit, orang yang sama-sama bayar dengan dia, macam mana dia boleh naik pangkat? Aku ni sama dengan dia, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. Tu kan. Kalau dia cakap saja itu iri hati. Tapi kalau dia mengambil tindakan, dia pergi hasad secara kasar, tak apa, senang, kan. Tapi hasad secara halus ni, ni yang berlaku banyak dalam masyarakat kita ni, kan. Tak boleh cara kasar, dia guna cara halus. Santaunya, sihirnya, dan Allahu Akbar. Ini yang berlaku, tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-i'udzubillah. Maka suka saya sebut, para ulama berkongsi kepada kita dalam perkara-perkara hasad ni untuk panduan dan pedoman kita bersama. Para ulama sebut, ya tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bahaya hasad ni, bahaya hasad dengki ni, kan. Apa bahaya dia? Kadang-kadang orang buat hasad dengki ni ikut hawa nafsu dia. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, ya, orang hasad dengki ni, kan. Saya tak boleh dosa pahala ustaz, yang penting hati saya puas. Tahu tu. Kan? Kita beri nasihat pada dia, jangan, kan, hasad dengki ni kesan dia buruk, kan. Saya tak kisahlah buruk ke apa ke, kata dia, dosa ke apa, yang penting hati saya puas. Orang macam ni dah tak boleh beri nasihat dah. Sebab apa? Hati dia penuh dengan dendam, hasad, dengki, iri hati, rosak. Hati yang rosak. Sebab tu hati ada berapa jenis, kan? Hati kita nak pada Allah qalbun salim, hati yang sejahtera. hati yang sejahtera, minta pada Allah, minta pada Allah, hati yang sejahtera, qalbun salim, kan. Tapi kalau tak ada qalbun salim, kadang-kadang hati kita ni qalbun marid, hati yang sakit. Sakit ni ada harapan sembuh, tapi kena rawatan. Kalau betul hati fizikal yang sakit,
Kan baru-baru ni orang Kampung Tengah ni 2 hari lepas meninggal kanser hati. Kan? Sihat walafiat, pergi surau balik surau apa semua, tiba-tiba muntah darah. Pergi hospital, tengok cek dah kritikal dah, dia punya kanser. Dia memang tahu dah dia kena kanser hati tu, tapi masih boleh lagi apa semua. Kemudian muntah darah tu sampai hospital, kan, keadaan makin kritikal apa semua, otak pun dah habis dah, tak berfungsi, koma. Kan, contoh itu kalau sakit fizikal hatinya. Hati sakit fizikal dapat kesan, oh ni kanser, tak 1, tak 2, tak 3, tak 4, kan. Tapi kalau dia ni hasad, dengki, iri hati, dendam ni tuan-tuan, kan, pergilah jumpa pakar pun, kan, x-ray lah, pakai scan pun, CT scan apa semua, kan, tak akan dapat kesan hati tu yang ada hasad dengki. Kecuali orang tu saja yang tahu hati saya ni sakit rupanya sakit lain, sakit batin, bukan sakit zahir. Dia keadaan begitu. Kalau dia berikhtiar untuk membaiki hati dia yang sakit rosak itu, maka dia bukan perlu jumpa doktor, dia pergi jumpa doktor kerohanian. Kan, alim ulama, kan, asatizah kita, jumpa macam mana ustaz, macam mana syekh, ni saya ni ada masalah hati saya ni selalu benda tak baik, macam mana saya nak baikkan hati saya? Itu cara berperlahan-lahan, berperingkat-peringkat kita boleh menawarkan menawarkan hati kita itu daripada benda-benda buruk kepada perkara-perkara baik. Itu sifat hati. Tapi kalau dah beri nasihat pun tak makan, hati yang sakit, dia boleh naik satu tahap lagi kepada qalbun mayyit, hati mati. Hati mati. Hati mati ni susahlah. Kalau kita jasad yang mati senang, kebumikan saja. Tetapi ramai orang hati dia mati sedangkan jasad dia hidup. Ni jadi perosak kepada kehidupan dia. Waliyazubillah lah, kita jangan mati gitu. Kita orang semayang ni, jangan sampai hati kita mati. Kalau hati sakit tu biasa, oh sakit hati saya ustaz, sakit kata dia, hati dia sakit. Okey. Tapi kalau hati mati, kalau pun mayit ni, itulah saya sebut, kalau jasad mati senang saja dikebumikan, ditalkinkan. Tapi kalau hati mati sedangkan jasad dia hidup, beri nasihat, ajaklah kepada kebaikan apa semua, dia tak akan terima. Dia anggap benda buruk dia dalam kehidupan dia, wa'iyauzubillah. Maka kesan dan bahaya kepada orang yang hatinya ini penuh dengan hasad dengki, maka kata Nabi SAW, bahaya kepada hasad ini adalah sifat kepada sifatnya iblis. Iblis, kan? Iblis, sifat hasad dia kepada Nabi Adam AS. Sebab Allah suruh muliakan Nabi Adam, dia tak nak. Sombong dia itulah apabila Allah campakkan dia, Allah wa kana minal kafirin, dia berdendam dengan umat anak-anak Adam. Sifat iblis. Ini takkan kita nak ikut sifat iblis kalau kita tahu hasad itu adalah sifat iblis, sedangkan iblis itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Waliyazubillah. Kita nak ikut Nabi SAW. Ini zaman, ini musim Maulid Rasul ni, kan tuan-tuan. Semua orang berselawat, semua orang cerita pasal Nabi SAW, Nabi kita. Kita rasa sayang pada Nabi, kan. Segala-galanya kalau tanya orang, semua rasa sayang pada Nabi, kan. Tapi perbuatan dia, cara hidup dia tak nak ikut Nabi. Itu yang masalah. Saya sebut paling simple sekalipun ni, kita kata nak rasa cinta Nabi, kita tengok kat rumah kita. Yang pertama, macam mana kita, ahli keluarga kita masuk tandas. Kan? Saya percaya tuan-tuan buat. Tapi kita nak muhasabah, tengok masyarakat kita. Paling simple pun yang kita tiap-tiap hari buat, masuk tandas. Tambah ada buang air kecil, buang air besar, mandi dan sebagainya. Sebab tu orang tua dulu lah yang saya jumpa, kan, tandas kat luar rumah. Dulu kita kan kat kampung-kampung, tandas luar rumah.
Lepas tu tandas satu, bilik air satu, dia asingkan. Orang tua-tua dulu lagi beradab mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi ke bilik air pakai terompah. Dulu kan ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk. Tapi dah tidur malam dengar bunyi terompah, something tu kan. Siapa pula yang masuk bilik air rumah aku ni kan, sebab bilik air kat luar. Tapi anak-anak dah membesar kan, zaman moden tak sesuai tandas dengan bilik air ni kat luar rumah. Terdedah kepada bahaya, pagi-pagi nak keluar rumah pukul 4:30 pagi kan, takut pula dan sebagainya. Dah timbullah idea-idea orang buat rumah dalam tandas. Buat tandas dalam rumah kan. Satu pula tandas dengan bilik air, satu pula tempat dia. Tu contoh begitu. Ini simple je tuan-tuan. Kita tak cerita lah macam mana cara buat tandas tu. Tapi kita ni masuk tandas, Nabi suruh langkah kaki kiri, tutup kepala, baca doa, pakai selipar. Kalau tandas kita tu kotor kan, pakai selipar, takut kena najis. Ini sunnah kita masuk tandas. Kita buat ke tidak? Kadang-kadang orang dalam masjid datang masjid bagus dah, nak masuk tandas buka kopiah, buka serban, letak kat luar, masuk tandas kan. Padahal masuk tandas tutup kepala tu sunnah. Pakai toala kecil ke, pakai kopiah ke, pakai kain ke, tutup kepala untuk kita buang air besar, buang air kecil. Nak keluar tandas, kaki kanan kan, baca doa sekurang-kurangnya alhamdulillah kan, keluar ke tandas. Ini sunnah-sunnah simple yang kalau kita boleh buat dekat rumah, sebenarnya kita dah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Setiap sunnah yang Nabi tinggalkan kepada kita itu ada hikmah dan dia punya kelebihan dia. Tutup begitu. Kalau kita dah buat, alhamdulillah kita kekalkan momentum sunnah itu. Kalau belum, kita buatlah tiap-tiap tahun kita sambut Maulid Rasul. Apa tanda cinta kita pada Nabi SAW kan? Ini kalau kita masuk tandas, isap rokok dalam tandas, baca surat khabar dalam tandas, kita ikut sunnah siapa? Contohlah kan, tak faham saya cakap. Jadi tabiat orang kita sekarang ni kan, kalau setengah tempat tu, tandas tu tempat dia merokok. Masa time nak buang air besar tu paling sedap isap rokok. Sunnah mana dia ikut? Sunnah mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau orang merokok marah dia kan. Tapi tuan-tuan fikir dengan iman, jangan fikir dengan hawa nafsu, fikir dengan iman. Kita ikut siapa? Kita selama ni kita ikut politik Nabi ataupun politik Islam tu, ataupun kita ikut politik barat yang memecah belahkan kita? Fikir baik-baik. Wallahu alam kan. Jadi tuan-tuan, bahaya hasad dengki ni yang pertama, dia mengikuti mewarisi sifat iblis, wa'liyazubillah. Kita tak nak, kita ikut iblis. Yang kedua, hasad dengki ini merosakkan amalan. Al-hasadu, kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad ini memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu kering. Ni kita biasa dengar ni hadis Nabi SAW. Jadi bila kita tahu hasad ini merosakkan amalan, maka kalau kita berhasad kepada sesama umat Islam ini, sesama saudara Islam seiman dengan kita, maka segala amal-amal kita akan punah, habis. Kita puasa ke, kita pergi haji ke, kita pergi umrah ke, kita berzakat, bersedekah dan sebagainya, dengan sebab ada hasad ini merosakkan segala amalan. Waliyazubillah. Rugi. Kita hidup sekejap je tuan-tuan. Kat dunia ni hidup sekejap je. Ni hari ni kita bertemu, esok lusa mati, wallahu a'lam. Kita tak tahu ajal kita. Tapi yang penting ajal kita, umur kita ni tak sampai 100 tahun. Umat Nabi pun 60 hingga 70 tahun. Umat Nabi, wallahu a'lam. Kita ni kan memang kita minta pada Allah panjang umur. Tapi dah sampai rezeki mana tu, Allah nak bagi umur kita tu rezeki sampai tahap mana umur kita. Sampai masa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi rugilah kalau kita hidup sementara kat dunia ni kan. Kita nak masuk syurga tapi ada perasaan hasad dalam hati kita. Waliyazubillah. Maka dia akan merosakkan segala amal kita. Kita tak nak begitu. Yang ketiga, saya ringkasnya tuan-tuan kan, hasad ini menghalang kita daripada mendapat syafaat Nabi SAW. Nampak tu kan?
Dia menghalang daripada dapat syafaat. Sedangkan itulah satu doa Nabi dekat padang mahsyar yang Nabi simpan dekat dunia. Nabi simpan satu doa. Doa apa? Kata Nabi, doa itu adalah aku nak mohon pada Allah syafaat untuk umat aku. Sebab tu tak rugi kita berselawat kan? Kita sambut 12 Rabiul Awal kan, walaupun ramai orang datang ke masjid kita ni, ramai alhamdulillah dah kan. Kalau tujuan dia untuk memuliakan Rasulullah, rasa gembira dengan sambutan itu Rasul, bukan kerana datang masjid sebab nak makan kan. Berapa ramai orang datang nak makan, lepas tu dia balik, dia tak dengar pun ceramah dalam masjid ni kan. Berapa ramai ada juga. Berapa ramai yang datang berarak tu sebab ketua jabatan dia arahkan, datanglah berarak kan. Lepas tu sampai je ni ambil air 2-3 cawan minum pun belah sayonara lah kata dia kan. Padahal kemuncak kepada sambutan minta Rasul kita itu bukan sekadar berselawat saja, bagus dah, tapi mendengar apa intipati. Sebab syarat sah majlis Maulid Rasul, ada syarat sah dia tetap kan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar syarat sah Maulid Rasul ini mesti ada dalam dia itu selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baguslah, kebanyakan memang dah ada kan. Yang kedua, kena ada sirah, kena dengar sirah Nabi. Ataupun kena dengar muasafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau penceramah datang, ni ceramah Maulid Rasul, tapi dia tak cerita tentang Nabi, dia cerita apa semua kan, maka tak sah sambutan Maulid Rasul itu, sebab tidak ada dalamnya itu sirah Nabi. Kena baca sirah Nabi ini, ataupun muasafat Nabi. Kalau kita baca buku Syama'il Muhammadiyah itu sebagai contoh, sifat Nabi itu mesti ada cerita sikit-sikit tentang itu. Yang ketiga, mengambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang Nabi buat. Yang terakhir, syarat sah dia apa? Adanya makan. Tu yang terakhir kan. Kita pula yang terakhir tu makan, kita ambil yang tengok ceramah tak ada dah kan. Selawat tu untung-untunglah, alhamdulillah kita, sebab semua orang berselawat kan. Kalau sebelah kita sallallahu ala Muhammad kan, kita diam je, memanglah bakil betul orang tu kan. Tapi berselawatlah juga. Berkumpul daripada padang B tu ke sini tu, boleh katakan setiap kontingen tu semua berselawat, alhamdulillah, sampailah kat sini. Tu syukur alhamdulillah. Tapi itu saya dekat sebut kan, rugi kita sambut Maulid Rasul, kita berarak, selawat tu ada dah, sampai masjid kita minum, kita makan, tapi kita tak dengar ceramah. Kadang ceramah itulah syarat kemuncak kepada kita nak mengambil pengajaran, mengambil ilmu daripada perwatakan sifat Nabi SAW untuk kita contohi. Paling tidak pun satu nilai akhlak yang kita bawa balik untuk isteri dan anak-anak kita. Hidupkan sunnah dalam rumah tangga kita, barulah datangnya barakah dan rahmat. Kalau tak, macam mana hidup tu nak barakah? Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita kena fikir bersama. Yang seterusnya kan, kemuncak kepada bahayanya sifat hasad dengki ini, orang-orang yang berhasad dengki, kalau dia mati tanpa taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dia hasad, tempat dia adalah di api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak ke, sebelum saya tutup dengan insya ni kan, tuan-tuan nak ke hidup kita ni ada sifat hasad? Bahaya hasad ni, kesan dia kita ikut sifat iblis. Segala amal kita rosak, segala amal-amal kita itu rosak sebab adanya hasad. Kita terhalang daripada dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya dengan fikiran yang waras kepada tuan-tuan, termasuk diri saya, kita tak nak itu. Kita tak nak ikut sifat iblis, sebab kita tahu iblis itu manusia, makhluk Allah yang dilaknat. Kita tak nak amal kita rosak. Amal-amal kita ni baik, amal-amal kita baik yang hidup yang sementara ni rosak sebab kita hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad ini memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu kering. Tuan-tuan tengok semalam ada satu viral kan, yang accident dekat Sedenak ke dekat mana, yang kereta terbakar tu, suami isteri tu kan.
Yang isteri dia bawa balik daripada umrah seminggu yang lepas. Kalau dikabarkan berita yang saya baca tadi, setelah dipadamkan api, jasad isteri dia itu tidak rentung walaupun melihat kereta itu terbakar hangus. Kalau betul tu berlaku, itu satu petanda yang mati itu mati dia Allah jaga. Ada amalan-amalan dia, walaupun kerja dia tolong suami jual cendol, kan, contoh begitu. Tapi bila suami dia redha pada dia, kan, syurga bagi dia. Itu satu benda yang dipengaruhi dalam diri kita. Kita sedih tengok kan suami dia nangis-nangis malam kan. Tengok depan mata tu isi tersepit aksiden tu, terbakar kereta. Tapi kalau hari ni benda berita kata waris dia, walaupun kereta tu teruk terbakarnya, tetapi jasadnya itu tidak rentung. Ini satu benda yang ada amalan dia yang Allah redha, ada amalan baik dia. Itu yang kita nak. Nanti gitu mati kita, dah lah dia mati syahid. Syahid tu syahid dunia lah, sebab mati terbakar, kan. Tapi ada amalan-amalan dia yang Allah redha pada dia. Maka tuan-tuan dimati Allah Ta'ala, kita ni hidup tak lama, biarlah amalan kita Allah redha. Jangan rosakkan amalan kita dengan sifat hasad, dengki. Perbahasan ni panjang lagi, kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti, dan insyaAllah dalam kitab yang jilid yang kedua. Kalau panjang umur kita habis ni, ini pun baru suku belum penuh habis baca lagi. Jilid yang kedua nanti akan temu lagi sifat-sifat da'i. Antara sifat-sifat yang ada pada kita nanti, antara sifat-sifat akhlak adalah antara lain ialah berakhlak dengan tidak adanya hati kita ini bersih, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang ke-16 insya-Allah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma